Assalamualaikum, bersama dengan Cikgu Zaidah, Sains Tahun 5. Hari ini kita nak mula tajuk baru, iaitu rantai makanan. Jadi kamu boleh buka buku teks muka surat 74. Okey. Kita baca sama-sama cikgu. Rantai makanan. Rantai makanan. Kehidupan dalam satu habitat saling bergantung untuk mendapatkan sumber makanan. Kena pasti haiwan dalam situasi di bawah dan nyatakan makanannya. Okey, kamu kena pastilah haiwan apa yang ada. Okey, ada helang, ada tupai, ada memerang, ada bangau, ada ular, monyet, ikan, ketam, mana ada burung dalam buku kamu dah. Kucing guli dia terpotong sikit. Okey. Kemudian dia kata, berdasarkan situasi payah bakau, apakah makanan bagi setiap haiwan yang dikenal pasti? Apa makanan? Kita nampak sini tupai. Jadi apa makanan tupai? Tupai. Ya, bagus. Tupai makan buah-buahan. Kemudian, kalau gambar ni, memerang ni dimakan apa? Memerang makan ikan. Okey. Selain pada tupai, haiwan mana lagi yang makan buah-buahan? Monyet. Ya, bagus. Monyet makan buah-buahan. Lagi? Macam gambar kamu ni ada burung kat sini kan? Burung juga makan buah-buahan. Bagaimana pula dengan helang? Ular ni makan apa? Ular dia makan monyet. Ular makan monyet. Jadi ular makan monyet saja ke? Okey, ular juga makan tupai. Lagi? Ya, ular juga akan makan memerang. Kalau helang? Helang juga makan monyet. Helang juga makan tupai. Nampak? Tadi kata ular makan monyet. Jadi siapa makan ular pula ni? Ular dimakan oleh ular. Nampak tak? Jadi, kita dapat simpulkan bahawa kehidupan ini saling bergantungan antara satu sama lain untuk membentuk satu hubungan makanan. Hubungan makanan ialah rantai makanan. Jadi apa dia maksud dia? Rantai makanan ialah hubungan makanan antara kehidupan. Rantai makanan ialah hubungan makanan antara kehidupan. Jadi daripada semua ni, cikgu pilih 4. Cikgu nak pilih ni. Cikgu pilih buah-buahan sebab cikgu nak cuba bina satu rantai makanan. Cikgu pilih tupai. Cikgu pilih ular. Cikgu pilih helang. Macam mana kita nak buat rantai makanan ni? Buah-buahan. Kita mula daripada buah-buahan. Buah-buahan ni dimakan oleh siapa? Buah-buahan dimakan oleh... Okey, bagus. Buah-buahan dimakan oleh tupai. Itu. Yang kedua, tupai. Tupai dimakan oleh siapa? Okey, ya bagus. Tupai dimakan oleh ular. Kita ambil yang ketiga pula, gambar yang ketiga. Ular. Dimakan oleh siapa? Dimakan oleh helang. Di sini ada anak panah. Apa maksud anak panah ini? Anak panah ini mewakili dimakan oleh. Jadi ingat ya, dalam satu rantai makanan, kamu wajib letak anak panah. Kalau tanpa anak panah, rantai makanan kamu itu salah. Jadi, macam ni, cikgu letak. Ni anak panah. Maksudnya, buah-buahan dimakan oleh tupai. Anak panah tu. Sebab anak panah maksudnya dimakan oleh. Kita tengok pula tupai. Dimakan oleh ular. Anak panah. Ular dimakan oleh
helang. Cikgu letak anak panah. Kalau secara keseluruhannya kita baca, buah-buahan dimakan oleh tupai, dimakan oleh ular, dimakan oleh helang. Tapi bila kita letak anak panah, kita boleh ringkaskan. Tak perlu dah tulis dimakan oleh. Terus saja. Buah-buahan, anak panah, tupai, anak panah, ular, anak panah, helang. Tapi cara baca dia tetap sama. Buah-buahan dimakan oleh tupai, dimakan oleh ular, dimakan oleh helang. Kalau dalam soalan dia minta kamu tulis satu rantai makanan ataupun bina satu rantai makanan. Jangan tulis rantai makanan macam ni. Yang ni semua jangan buat macam ni. Tak mau. Buah-buahan dimakan oleh tupai, tak mau. Kamu tulis macam ni. Ini kita mau. Tulis macam ni. Ya, anak panah mesti ada anak panah. Okey, boleh faham tak tu? Sekali lagi cikgu ulang. Rantai makanan ialah hubungan makanan. Hubungan makanan antara kehidupan. Rantai makanan, hubungan makanan antara kehidupan. Okay. Dalam satu rantai makanan, wajib ada pengeluar dan pengguna. Jadi, mari kita kena pasti pengeluar dan pengguna berdasarkan rantai makanan dalam habitat hayat bakau. Masihkah kamu ingat tentang proses fotosintesis? Ingat tak? Masa tahun 4 kita belajar tentang fotosintesis. Apa maksud fotosintesis? Fotosintesis bermaksud tumbuhan membuat makanannya sendiri. Tumbuhan membuat ataupun mengeluarkan ataupun menghasilkan makanannya sendiri. Dia buat sendiri. Jadi dia mengeluarkan makanan sendiri. Jadi tumbuh-tumbuhan itu adalah pengeluar. Tumbuh-tumbuhan adalah pengeluar. Jadi dalam satu rantai makanan, kalau pengeluar mesti tumbuh-tumbuhan. Kalau pengeluar mesti tumbuh-tumbuhan. Ataupun tumbuh-tumbuhan mesti pengeluar. Nak tahu itu, dua-dua tu mesti. Pengeluar adalah tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan adalah pengeluar. Sama aja. Okey. Saya tanya, cikgu, bolehkah hidupan lain menjadi pengeluar? Tak boleh. Sebab apa? Sebab hidupan lain tidak mengeluarkan makanan dia sendiri. Dia tak buat sendiri. Macam manusia pun dia tak buat makanan dia. Dia menghasilkan makanan melalui beberapa proses yang mana dia bukan semula jadi. Dia terpaksa ambil. Contohnya dia nak masak nasi goreng. Dia pergi ambil beras. Dia masak jadi nasi. Kemudian dia ambil cili, dia tumbuk. Itu maksud. Dia ambil daripada sumber-sumber lain untuk menghasilkan makanan dia. Dia bukan keluarkan semula jadi. Hanya tumbuh-tumbuhan sahaja. Jadi tumbuh-tumbuhan ni, dia dapat tenaga. Tumbuh-tumbuhan mendapat tenaga daripada sumber cahaya matahari. Seterusnya, cahaya matahari menjadi sumber tenaga kepada tumbuh-tumbuhan untuk menghasilkan proses fotosintesis. Ya betul, dapatkah kamu kena pasti pengeluar dan pengguna dalam menggunakan contoh hidupan lain di payah bakau? Tadi kita kata pengeluar. Pengeluar adalah tumbuh-tumbuhan. Mudah faham, pengeluar adalah tumbuh-tumbuhan. Kita tengok pula pengguna. Pengguna ialah hidupan yang menggunakan tumbuh-tumbuhan ataupun haiwan lain sebagai sumber makanan. Iaitu pengguna ini adalah haiwan. Mudah fahamnya, pengguna adalah haiwan. Pengeluar adalah tumbuh-tumbuhan. Pengguna haiwan. Tupai ialah pengguna yang makan buah-buahan. Memerah ialah pengguna yang makan ikan. Oleh itu, tupai memerah mendapat tenaga daripada makanan yang dimakan. Hidupan ini juga dikait dengan hubungan perpindahan tenaga. Selain daripada kita nak cerita pasal rantai makanan, kita nak cerita juga hubungan perpindahan tenaga. Jadi anak panah ini juga dalam rantai makanan menunjukkan aliran perpindahan tenaga. Tupai pengguna mendapat tenaga daripada makan buah. Ular ialah pengguna yang mendapat tenaga dari makan tupai. Helang, pengguna mendapat tenaga daripada makan ular. Jadi bagaimana pula dengan buah? Buah dapat tenaga daripada mana?
Ya, buah mendapat tenaga daripada cahaya matahari semasa proses fotosintesis. Dia nak buat fotosintesis, dia ambil cahaya matahari sebagai sumber tenaga dia. Jadi, sebelum tu kita tengok dulu. Okey, kita tengok dulu apa kata pengeluar. Pengeluar menghasilkan makanannya sendiri dengan kehadiran cahaya matahari. Ini kena hafal ya. Kamu hafal. Pengeluar menghasilkan makanannya sendiri dengan kehadiran cahaya matahari. Kemudian pengguna menggunakan tumbuhan atau haiwan lain sebagai sumber makanan ataupun sebagai sumber tenaga. Selain daripada itu, pengguna juga kita boleh definisi sebagai mendapat makanan daripada apa yang dimakan. Dia dah itu pengguna. Okay. Kita tengok balik tentang perpindahan aliran tenaga. Ya. Kita ambil balik tadi buah-buahan, tupai, ular, helang. Okey. Tupai dia dapat tenaga daripada mana? Kita mula tupai. Tupai dapat tenaga mana? Mendapat tenaga daripada daripada buah-buahan. Okey. Ular dapat tenaga dari mana pula? Ya, bagus. Ular dapat tenaga dari tupai. Helang dapat tenaga dari mana? Ya, dapat tenaga dari ular. Boleh tak kamu nampak? Dapat tenaga maksud dia makan apa? Macam kita lah, kita makan untuk dapatkan tenaga. Yang ular dapat tenaga bila dia makan tupai. Helang dapat tenaga bila dia makan ular. Okay. Sekarang buah-buahan ni, dari mana dapat tenaga? Ya, buah-buahan dapat tenaga daripada cahaya matahari melalui proses fotosintesis. Jadi, selain daripada anak panah ini mewakili dimakan oleh, anak panah ini juga mewakili aliran perpindahan tenaga. Bermakna, buah-buahan dia alirkan tenaga ke tupai. Tupai ni alirkan tenaga ke ular. Ular alirkan tenaga ke helang. Aliran tenaga dia. Okay. Boleh faham? Ya, jadi anak panah ni ada dua maksud lah. Satu, maksud dia dimakan oleh. Yang kedua ialah aliran perpindahan tenaga. Buah-buahan dapat tenaga daripada cahaya matahari. Tupai dapat tenaga daripada buah-buahan. Ular dapat tenaga daripada tupai. Helang dapat tenaga dari ular. Tengok hubungan makanan dengan proses fotosintesis. Yang tadilah saya ulang balik saja. Tumbuh-tumbuhan ni dia menjalankan proses fotosintesis. Hubungan dalam rantai makanan juga menyebabkan perpindahan tenaga. Macam cikgu terang dah tadi. Berdasarkan pengguna dan pengeluar yang dikenal pasti, perpindahan tenaga dalam beberapa rantai makanan dapat dibina seperti di bawah. Tengok dulu. Apa yang ada dalam ni? Depan apa yang ada? Okey, kita ada ayam, kita ada sayur, kita ada kambing, kita ada itik, kita ada ulat beluncas, kita ada ular. Okey, sekarang ni, nampak tak di bawah dia tulis apa ni? Kambing, pengguna, itik, pengguna, sayur, pengeluar, ular, pengguna, beluncas, pengguna, ayam? Ya, ayam juga adalah pengguna. Sebab apa sayur ini kita kelaskan sebagai pengeluar? Kerana ia menghasilkan makanannya sendiri. Okey. Jadi sayur ni kita panggil dia pengeluar sebab hasilkan makanan. Dimakan oleh siapa? Dimakan oleh itik, kambing, ayam, beluncas. Betul? Itik makan sayur. Kambing makan sayur. Ayam makan sayur. Beluncas makan sayur.
Okey. Tadi kita kata ada kambing, ada peritik, ada ulat, ada beluncas, ada ayam. Okey. Sekarang sayur tadi, siapa yang makan sayur tadi yang kita sebut tadi sebelum ni? Apa dia? Salah satunya ialah itik. Jadi sayur dimakan oleh itik. Jadi siapa pula makan itik? Itik dimakan oleh ular. Jadi sayur ini adalah pengeluar, itik adalah pengguna, ular juga adalah pengguna. Pengeluar kerana dia mengeluarkan makanannya sendiri. Itik dengan ular ini adalah pengguna kerana dia menggunakan hidupan lain sebagai sumber makanan. Macam itik dia gunakan sayur sebagai sumber makanan. Ular dia menggunakan itik sebagai sumber makanan. Nampak tak anak panah ini? Anak panah ini bermaksud dimakan oleh. Sayur dimakan oleh itik. Itik dimakan oleh ular. Okay, itu baru satu rantai makanan. Jadi ada berapa lagi rantai makanan? Kita cuba tengok lagi. Kita ambil lagi sayur. Tadi kita kata siapa yang makan sayur tadi? Selain pada itik, ada kambing, ada ayam, ada beluncas. Kita tengok. Okey, sayur dimakan oleh kambing. Siapa pula makan kambing? Dalam situ tadi ada gambar tadi ada ular, ulat beluncas. Okey, kambing ni dimakan oleh ular lah. Takkan kambing makan oleh ulat beluncas, kan? Ulat beluncas tu kecil je. Okey, seterusnya, rantai makanan seterusnya, sayur dimakan oleh siapa tadi? Ayam. Okey, ayam. Siapa pula makan dia? Ayam juga dimakan oleh ular. Sayur dimakan oleh ulat beluncas. Ulat beluncas dimakan oleh itik. Itik pula dimakan oleh ular. Sayur dimakan oleh beluncas. Beluncas dimakan oleh ayam. Ayam juga dimakan oleh ular. Jadi daripada gambar tadi, ada berapa hidupan tadi tu? Ada kambing, ada ayam, ada beluncas, ada ular, ada itik. Ada 5 hidupan di situ. Ada haiwan dengan tumbuh-tumbuhan. Daripada 5 hidupan itu, kita boleh bina berapa rantai makanan? 1, 2, 3, 4, 5 rantai makanan. Okey, cikgu nak ajar kamu. Macam mana cara nak bina rantai makanan? Mula-mula mesti pengeluar. Yang depan ni nampak tak? Sayur. Mesti pengeluar. Kemudian, anak panah ini mewakili dimakan oleh. Okey. Kemudian, kamu kena tengok haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan sahaja atau haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan dan haiwan lain. Di depan dia, di selepas pengeluar ni, sama ada haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan saja atau haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan lain. Okay, haiwan yang makan tumbuhan kita panggil haiwan herbivor. Haiwan yang makan haiwan yang makan haiwan lain kita panggil dia omnivore. Haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan herbivore, haiwan yang makan haiwan lain dan tumbuh-tumbuhan omnivore. Jadi baris yang kedua ini, selepas nak pandang yang pertama ni, dia mesti herbivore atau omnivore. Itik adalah omnivore. Kambing, herbivore. Ayam, omnivore. Ulat beluncas, herbivore. Boleh? Dan belakang sekali ini, mestilah carnivore atau omnivore. Carnivore atau omnivore. Iaitu yang makan haiwan lain. Sekali lagi saya ulang. Dalam satu rantai makanan, yang pertama mesti mula dengan pengeluar. Kemudian, yang kedua, selepas pengeluar mesti haiwan
herbivore atau omnivore. Tak boleh haiwan karnivore. Sebab karnivore dia tak makan tumbuhan. Kalau yang soalan yang ni, rantai makanan yang ni. Sayur dimakan oleh beluncas. Beluncas dimakan oleh itik. Cikgu, kenapa itik duduk sini, cikgu? Sebab apa? Itik adalah haiwan omnivore. Di mana selain pada itik makan sayur, itik juga makan ulat beluncas. Begitu juga dengan ayam. Jadi itik boleh duduk di sini ataupun di depan ni. Sebab dia adalah haiwan omnivore. Okey. Tadi kita kata dimakan oleh. Okay. Selain pada dimakan oleh, anak panah juga mewakili aliran perpindahan tenaga. Maknanya, itik mendapat tenaga daripada sayur, ular mendapat tenaga dari itik, kambing mendapat tenaga daripada sayur-sayuran, ular mendapat tenaga daripada kambing. Jadi, anak panah ini menunjukkan aliran perpindahan tenaga. Sayur pindah tenaga ke ayam, ayam pindahkan tenaga ke ular. Samalah dengan cikgu terang tadi. Okey, boleh tak? Okay, ini adalah rantai makanan. Apa maksud rantai makanan? Hubungan makanan antara hidupan. Kita tengok pula ni. Yang ni ulang balik je. Rajah menunjukkan hubungan makanan antara hidupan dengan proses fotosintesis dari aspek perpindahan tenaga dalam rantai makanan di sawah padi. Tengok yang mula-mula ni. Ni adalah pengeluar. Yang mula ini pengeluar. Sebab pengeluar adalah tumbuhan. Kenapa? Kerana dia menghasilkan makanan dia sendiri. Matahari ialah sumber tenaga utama dalam ekosistem yang membekalkan tenaga cahaya dan tenaga haba. Okey, jadi dia bekalkan tenaga, kemudian cahaya padi ialah pengeluar mendapat tenaga daripada cahaya matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Okey, dia ada tenaga dekat padi ni. Kemudian tenaga ini dipindahkan kepada itik dan ayam. Kenapa itik dan ayam dapat tenaga daripada padi? Kerana itik dengan ayam ini makan padi. Bila dia makan, dapat tenaga. Jadi, itik dan ayam adalah antara pengguna yang makan padi. Oleh itu, pengguna ini mendapat tenaga daripada padi. Ingat ya, ini adalah pengguna. Selain pada itik dengan ayam, mana lagi pengguna? Ular dan elang juga adalah pengguna. Okey. Tenaga ini dipindahkan ke pengguna berikutnya, iaitu ular yang makan itik dengan ayam. Ular ni dia makan itik, ular makan ayam. Jadi ular dapat tenaga. Okey, jadi berlakunya perpindahan tenaga. Kemudian ular ini helang makan. Jadi tenaga daripada ular ini dipindahkan kepada elang. Jadi tenaga dipindahkan kepada pengguna terakhir yang makan ular, iaitu elang. Elang juga sebenarnya dia makan itik dengan ayam. Jadi dapat tenaga daripada itik pun dia dapat, daripada ayam pun dia dapat, daripada ular pun dia dapat. Nanti kita akan belajar tentang rantai makanan, kita nampak lebih jelas. Yang ni kita baru sentuh pasal rantai makanan. Boleh nak? Okey. Seterusnya, kita ulang balik supaya kamu lebih hafal. Rantai makanan ialah hubungan makanan antara hidupan. Rantai makanan juga menunjukkan hubungan makanan antara hidupan dalam aspek perpindahan tenaga. Okey? Ingat ya. Okey, tengok sini. Ni gambar ni. Ini dah buat siap-siap dah. Rantai makanan. Okey, rantai makanan. Yang mana satu pengeluar? Sebut tengok. Yang mana satu pengeluar? Okey, apa pengeluar dekat sini? Okey, bagus. Pokok jagung ataupun jagung lagi. Pokok lobak merah ataupun carrot. Yang mudah faham carrot. Kemudian pokok rumput. Ini adalah pengeluar. Ya, ingat ya, yang depan ni mesti mula dengan pengeluar. Dalam satu rantai makanan, mesti mula dengan pengeluar. Kemudian, kita tengok pula.
Nak tengok yang mana satu pula pengguna. Sebut semua pengguna. Okey, bagus. Okey, bagus. 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 Ya. Okey. Okey, bagus. Siapa yang boleh sebut semua ni, maknanya dia dah faham lah. Ya, pengguna selain pada penggeluar, itu semua pengguna. Okey. Okey. Macam mana kita nak baca ni? Okey, jagung. Ni anak panah maksud apa? Dimakan oleh tikus, dimakan oleh burung hantu. Yang ni? Sebut tengok. Okey. Carrot ataupun lobak merah dimakan oleh arnab, dimakan oleh musang, musang dimakan oleh singa. Okey. Yang ni? Sebut tengok satu rantai makanan. Bagus. Rumput dimakan oleh belalang, dimakan oleh katak, dimakan oleh ular, dimakan oleh helang. Itu adalah rantai makanan. Kalau kita tengok daripada aspek perpindahan tenaga, macam mana? Okey, jagung, tenaga daripada jagung dipindahkan ke tikus. Tenaga daripada tikus dipindahkan ke burung hantu. Macam tu juga kat bawah lah. Ya? Berlaku perpindahan tenaga. Okey, jagung, carrot dengan rumput ini dapat tenaga daripada mana? Ya, mendapat tenaga daripada cahaya matahari semasa proses fotosintesis. Yang lain ni dia dapat tenaga daripada benda yang dia makan. Kalau kata tikus dapat tenaga daripada yang dia makan, jagung. Ni arnab dapat tenaga daripada carrot. Macam belalang dapat tenaga daripada rumput. Okay, boleh faham tak? Okey, itu saja untuk tajuk rantai makanan. Kalau ada apa-apa kemusykilan, tak faham, boleh PM cikgu. Okey, kita bincang ya, melalui WhatsApp. Kamu boleh telefon pun tak apa. Kamu nak hantar WhatsApp pun tak apa. Okey, itu saja tajuk rantai makanan dari Cikgu Zaidah. Assalamualaikum.